Okey, dengar? Okey, dengar? Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum. Okey. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pertamanya kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini bersama-sama kita ke udara sekali lagi dalam siri tazkirah yang dibawakan oleh Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Negeri Perak. Alhamdulillah, saya mendoakan agar tuan-tuan dan puan-puan agar dalam keadaan yang sihat dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan, marilah sama-sama dalam suasana hari ini kita memperbanyakkan istighfar, memperbanyakkan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan, rahmat. Semoga diangkat kembali wabak COVID-19 ini dan kita dapat menjalani kehidupan seperti biasa, insya-Allah. Terima kasih Encik Syamil dan Siti Hazariah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Maka tajuk kita pada malam ini yang kita sama-sama akan dalam kesempatan kita ini iaitu bersahabat kerana Allah Subhanahu wa taala. Sedang penonton yang dirahmati sekalian, dalam kehidupan ini kita tak boleh duduk sorang-sorang. Dalam kehidupan ini kita perlu berkawan. Dan pentingnya kita ini mencari kawan. Mencari kawan yang baik. Banyak kali kita dengar dalam lagu-lagu dan nasyid-nasyid cerita pasal kawan. Pentingnya kita mencari kawan. Dan Nabi SAW sendiri menasihatkan kita agar mencari kawan yang baik. Dan diumpamakan kawan yang baik itu seperti penjual minyak wangi. Walaupun kita ini tidak dapat ataupun kita ini tak adalah orang kata minyak wangi tersebut, tetapi kita boleh juga tumpang baunya. Dan janganlah jadi kita cari kawan yang macam orang kata pembuat besi ataupun tukang besi. Kita dapat sekali bau hangitnya, bau busuknya itu. Jangan kita macam tu. Jadi sidang penonton yang dihormati sekalian, pada malam ini kita dalam keadaan yang Allah Subhanahu wa taala uji. Tetapi alhamdulillah kita dapat mengawalnya dan serba sedikit wabak COVID-19 ini, insya-Allah akan Allah tarik, dan kita sentiasa menjaga diri kita, jaga diri orang kata kita jaga kita, dan sama-samalah kita menjaga keluarga kita daripada wabak-wabak ini, insya-Allah. Sahabat ini, sidang penonton yang rahmati sekalian, ramai orang yang bersahabat, dan kita ini, waalaikumsalam Makcik Amah, apa khabar? Alhamdulillah. Mana mungkin kehidupan kita di dunia ini, sidang penonton sekalian, hidup seorang-seorang. Dan kita tidak dapat nafikan bahawa jika dahulu sahabat kita ni dari kecil-kecil kita adalah ibu bapa dan juga adik-beradik kita, itulah sahabat kita. Kita lahir-lahir ke dunia ni, tengok mak ayah kita, tengok abang ataupun adik kita ataupun kakak kita. Kemudian apa kita besar sikit, kita menjejakkan kaki ke alam persekolahan pula, akan ada pula kenalan lain yang digelar rakan, dan rakan baik, sehingga ada yang seperti belangkas, asyik berkepik je, kulu kele 24 jam. Dema lah dua orang kata, macam belangkas, macam kembar, macam isi kuku. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, di sinilah pentingnya kita ini mencari sahabat. Dan untuk apa kita bersahabat sebenarnya? Untuk apa kita bersahabat? Satu persoalan yang kita jarang tanya kepada diri kita, mungkin kurang penting pada diri kita.
Tapi sebenarnya matlamat persahabatan itu perlulah jelas agar nilai sebuah persahabatan itu dapat kita raih dan kita nikmatnya dapat kita rasa. Mungkin ramai yang mudah mengatakan bahawa aku bersahabat kerana Allah. Namun, sejauh mana kita mampu melakukannya. Ingat, persahabatan kita ini kerana Allah, bukan kerana lain. Ada orang bersahabat ni pasal apa? Sebab dia kaya. Ada orang bersahabat ni nak berkawan ni pasal apa? Dia suka belanja mi kari contohnya. Ada suka bersahabat ni pasal apa? Sebab dia suka ngurut dia. Ada sebab-sebab tertentu orang ni nak bersahabat. Tetapi sidang penonton yang dirahmati sekalian, yang bersahabat kerana Allah ini, dia mengenepikan segala kepentingan dan kekurangan, kelebihan atau kekurangan. Dia bersahabat kerana Allah Subhanahu Wa Taala ini kerana dunia dan di akhirat. Sidang penonton sekalian, jangan kita ingat hanya cinta yang memerlukan pengorbanan. Persahabatan juga memerlukan pengorbanan. Fitrah manusia yang dikenakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, satu namanya emosi. Mampukah kita di saat persahabatan kita diuji? Di sini kita boleh nilai sejauh mana ikhlasnya kita bersahabat. Orang kata kawan ketawa ramai, tapi kawan teroyak, kawan menangis jarang dijumpa. Seorang-seorang lah kita. Maka di sinilah bagaimana contohnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan Nabi SAW. Sahabat sejati. Susah sama susah, senang sama senang. Ni dia. Bukan senang sama-sama, susah mika seorang-seorang. Jadi jika itu yang kita inginkan, sudah semestinya sahabat kita juga berfikiran yang sama. Tuan-tuan, sudah diutarakan sebentar tadi bahawa persahabatan yang tulus adalah benar-benar kerana Allah, bukan bersebab, bukan sebab lain. Dan tidak mengharapkan sebarang balasan, dan hanya untuk memberi. Dan tidak ada sebarang rungutan apabila melakukan dengan ikhlas. Sejauh mana kita ikhlas dalam bersahabat, hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mampu menilainya. Maka saya teringat satu kata-kata tentang ikhlas. Apa dia? Masih belum ikhlas kata-kata itu. Kalau kita masih boleh mengungkit, inilah kalau bersahabat tu, inilah dia. Ngungkit. Dulu aku dah belanja kamu dah, kata. Aku dah belanja Mika dah. Dulu teman lah yang banyak tolong Mika. Ni ngungkit. Itu belum lagi ikhlas. Belum lagi namakan sahabat yang sejati. Belum lagi dikatakan sahabat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia masih lagi boleh mengungkit-ungkit akan kebaikan dan sebagainya. Saya nak menonton sekalian, indahnya bersahabat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana semua yang dilakukan untuk sahabat hanya untuk mengharapkan balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apa pujian manusia atau balasan darinya, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kaya. Tuan-tuan, pada mulanya kalau kita tengoklah, ada orang ni seakan-akan dia dipaksa untuk berbuat baik di depan. Depan baik, terima kasih. Namun, marilah sama-sama kita membaca petikan ataupun kita mengingatkan diri kita sendiri bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengirimkan orang yang baik jika kita berniat untuk menjadi orang yang baik. Kita nak jadi baik, maka kita niat nak jadi baik, maka Allah akan kirimkan orang yang baik, insya-Allah. Sebab itu kita harus bijak memilih sahabat. Kita bijak memilih sahabat. Dan sahabat sudah tentu sahabat yang baik. Sebab apa? Ramai yang ngajak buat benda yang tidak baik. Sidang penonton sekalian, dalam hati setiap hamba Allah Subhanahu Wa Taala pasti ada rasa untuk berubah.
Kerana apa? Kerana itulah fitrah manusia. Ya, satu cara untuk menzahirkannya, ya, dan perubahan itu adalah mujahadah dan istiqamah. Ya, marilah wahai sahabat-sahabat sekalian, kita renung-renungkan diri kita. Kita muhasabahkan diri kita. Dan dalam memilih hidup kita ini, sahabat hidup kita ini, kita amat berhati-hati. Apatah lagi pasangan hidup kita. Inilah sahabat sejati kita, ya. Sampai dah kita mati, til jannah orang kata. Sahabat kita, sahabat baik, isteri ataupun suami kita tu sahabat. Ataupun adik-beradik kita lah sahabat. Maka ya, beberapa garis ataupun panduan untuk kita merenung diri ataupun ciri-ciri yang ada pada sahaja, tetapi perintah dan menghindarkan larangannya. Yang keduanya ialah berakhlak. Ya, akhlak ini apa yang terzahir di hati, dan sesungguhnya akhlak yang terpuji adalah pada Rasulullah SAW yang kita cintai. Yang ketiganya, seorang sahabat yang baik ialah sahabat yang sanggup berkorban. Tengok ya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq sanggup tutup lubang binatang bisa dengan tangannya, tak nak bagi Nabi sedar daripada tidur. Dalam peristiwa mereka bersembunyi itu, ketika hijrah yang agung, peristiwa hijrah yang agung. Ini dia sahabat, tuan-tuan, ya, sanggup berkorban. Yang keempatnya, dia menjaga keaiban sahabatnya. Bukan dia buka aib sahabatnya itu. Ini dah depan baik, ini cerita tadi. Depan baik, tapi bila belakang, ya Allah, Masya Allah, segala maknika orang kata, dibukanya keaiban sahabatnya itu, sehinggalah ya, keaiban-keaiban itu ya, memberikan satu gambaran yang sungguh buruk kepada sahabatnya itu. Kita jaga aib sahabat. Ya, maka sebab itu Nabi SAW berpesan, man sataral muslimin satarallahu lahul jannah fi yaumil qiyamah, atau kama qala Nabi SAW. Siapa yang menutup keaiban saudara dia, maka Allah akan menutup keaibannya di hari kiamat nanti. Kita sedarlah, ya, kalau kita nak membuka keaiban saudara kita, ya, sahabat kita, apatah lagi saudara se-Islam kita. Ingat, ya, kalau kita tak nak Allah buka keaiban kita di akhirat nanti, di hadapan puluhan jutaan, bilion manusia, ya, maka kita jagalah keaiban, ya, keaiban sahabat kita ataupun saudara kita, ya, di dunia ini. Yang kelimanya, ya, sentiasalah kita menasihati dan bersedia menerima teguran. Dalam bersahabat ni, tuan-tuan, perempuan ataupun adik-adik kita yang menonton siaran kita pada malam ini, ya, kita perlu sahabat yang baik ini, sahabat-sahabat yang menasihati. Bukan sahabat yang baik ini, buat lagi. Kalau buat benda salah tu, dia kata buatlah lagi, tak apa. Teman cover. Tapi sahabat yang baik ialah sahabat yang bila tengok sahabatnya buat salah, dia menasihati. Dan sahabat tu pula bersedia menerima teguran. Subhanallah. Inilah dia yang dimaksudkan, cubit peha kanan, peha kiri terasa. Ini yang dikatakan bahawa sahabat yang sejati ini adalah orang yang sanggup sentiasa menasihati dan bersedia, ya, menerima teguran. Bukan dia menasihat je, bila orang tegur dia tak nak dengar. Dia boleh menasihat, dia pun boleh menerima nasihat orang lain. Macam itulah sebaliknya. Sedang penonton yang dirahmati sekalian, ya, maka kita tanya lagi, ya, apa arti sebuah persahabatan yang dianjurkan oleh Islam? Maka, ya, sahabat adalah insan yang selalu di samping kita, walau tidak ada di depan mata, tetapi dalam doanya sentiasa ada untuk kita. Allahu Akbar. Ini dia, ya. Kita doa tu, ni sahabat yang sejati ni, ya, sahabat kerana Allah ni tadi.
Walaupun duduk ni Johor contohnya, ataupun duduk ni di Sabah, kita di Perak ni, di Ipoh ni, ataupun di Kuala, itu paling jauh lah ya. Ni mana-mana sekali. Tapi dalam doa kita itu, ya, dalam setiap doa kita akan teringat, terbayang dia. Allah, ini dia sahabat. Ya, sahabat yang orang kata bila dia ada tu dia seronok, dan bila tak ada dia teringat, dia doakan sahabat dia tu, ya, yang akan sentiasa, ya, ada untuk sahabat ni, doa. Subhanallah. Dan doa itu yang paling bermakna. Ya, kita doa depan-depan ni okey lah, alhamdulillah lah, bagus lah ya. Tapi doa yang paling bermakna sekali apa dia? Doa yang sahabat tu tak tahu, yang dia berdoa, ya Allah bagilah mat tu, contoh lah kan. Ya Allah bagilah Salman tu contohnya. Ya Allah bagilah Salman tu kemudahan, bagilah Salman itu keberkatan, bagilah Salman itu, contoh orang nama Salman. Ya. Maka banyak sahabat-sahabat kita bukan, kita doakan semua sekalian muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Ya, sahabat-sahabat kita ni, ya, berkawannya kita ini, kerana apa? Kerana itulah, ya, kita sentiasa ada dalam doa dia itu. Dalam doanya sentiasa ada untuk kita. Ya, sidang penonton yang dirahmati sekalian, ya, kalau kita tengoklah hari ini, ya, ini ada satu iklan bersempena dengan akhir tahun ni. Tak berapa lama lagi dah kita ni nak meninggalkan 2020 ni. Ya, jadi pusat zakat kita, ya, ada satu kempen untuk bayaran zakat hujung tahun, terutama zakat pendapatan dan rebat cukai, ya. Maka bolehlah datang ke kaunter-kaunter pusat urus zakat, ya, kaunter Maib, ya, di seluruh cawangan yang dibuka. Boleh rujuk pada Facebook pusat zakat Perak, ya, zakat Perak, dan kita bolehlah, ya, dengan moto dia apa dia? Tak handsome tak apa, tapi janji bayar zakat. Tak handsome tak apa, janji bayar zakat. Itu iklan kita lah. InsyaAllah bolehlah. Ya, ada rebat dan rebat ni lah, rebat cukai, dan adalah lagi apa-apa tu. Bolehlah pergi tangan yang dah akhir tahun dah 2020 ni, bolehlah kita membayar zakat. Ya, tanggungjawab kita lah, insyaAllah. Sidang penonton yang dirahmati sekalian, maka kerana itulah, ya, kita boleh ketahui bahawa Islam sangat menganjurkan persahabatan, ya, persahabatan yang dilandasi dengan kasih sayang. Apabila kerana Allah ini, maka tenang, bukan ada rasa dengki, ya, tak ada rasa khianat, rasa dikhianati. Ya, kawan yang rasa Masya Allah, rasa macam dikhianati, Masya Allah, macam kena tikamnya ni, tak nampak lah pisau tu, tapi rasa pedih. Ya, bila kita berkawan bukan kerana Allah ni, tapi apabila kita berkawan kerana Allah, kita bersahabat kerana Allah, maka dipenuhi dengan kasih sayang, mahabbah. Mahabbah ni rasa cinta, rasa kasih sayang, rasa seronok je. Nak je depan kita, ya, nak je kita bantunya. Ini dia perasaan dalam bersahabat. Tuan-tuan, sidang penonton sekalian, ya, kita kena ingat, ya, matlamatnya, ya, iaitu pastilah kita ini saling ingat mengingati ke arah kebaikan dan bersama-sama mencegah kemungkaran. Wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Ya, berpesan-pesan dengan kebenaran, berpesan-pesan dengan kesabaran. Waalaikumsalam Puan Azizah Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Khabar kita, ya. Hujan ni tempat kita, ya. Hujan ni. Allahu akbar. Mudah-mudahan, ya, kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang mungkin dilanda banjir, Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan urusan mereka, insya-Allah. Kesimpulannya, tuan-tuan, sidang penonton sekalian, persahabatan itu cukup indah bagi mereka yang benar-benar mengerti akan nilainya. Ya, bersahabat, kita kena bersahabat.
ngajak pergi masjid, ngajak bayar zakat, ngajak menderma. Ni sahabat yang bagus. Bukan bila kita nak bayar zakat, tak payah le, tak payah le. Kata. Itu sahabat yang tidak bagus, yang tidak menganjurkan atau memberi semangat untuk kita untuk membuat kebaikan. Maka sedarilah wahai tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, maka cerita sahabat ini adalah hadiah yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Dan jangan sekali kita ini bersahabat kerana keperluan kita semata-mata. Kerana apa sahaja yang kita lakukan tidak lari dari yang Maha melihat, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia memang tidak lari dari kesilapan, tetapi itu tidak menjadi alasan untuk kita tidak berusaha berubah ke arah kebaikan. Tuan-tuan, dalam bersahabat ni kita kena saling memaaf-maaf lah. Kita manusia, ada kala kita buat silap apa, maafkanlah. Hari ni kita silap, kita minta maaf. Esok dia silap, kita minta maaf. Salim. Jangan masam muka, jangan putus sahabat. Sebab itu, dalam, kalau tuan-tuan nak tahu cerita sahabat ni, dengar satu lagu, dalam nasyid ni, kumpulan Brothers dulu ni. Selama ini ku mencari-cari teman yang sejati buat menemani perjalanan ini. Bersyukur kini padamu ilahi, teman yang dicari selama ini telah ku temui. Aduh, tu cerita teman sejati sahabat sejati pun macam itulah hendaknya. Jadi saya ingatkan diri saya balik, tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton sekalian, apa dia cerita tentang sahabat ni. Ada 5 perkara, 5 ciri yang perlu ada pada kita dan pada sahabat kita, supaya persahabatan kita itu kerana Allah. Sebab apa? Yang pertama, berpegang pada agama Allah, berpegang teguh. Yang keduanya, berakhlak mulia. Terima kasih Maliza, terima kasih. Berakhlak mulia. Yang ketiganya, apa dia? Sanggup berkorban. Kerana sahabat, sanggup kita berkorban, nolong, membantu dan sebagainya, masa susah, masa senang. Bukan masa senang dia sahabat kita, masa susah kita buang dia, tak. Kita tinggal dia, tak. Yang keempat ada apa? Hari ini yang paling ni, menjaga aib sahabat kita, jangan diaibkan. Hari ini mudah kita mengaibkan orang lain di Facebook, di Instagram, di mana lagi? Di Instagram, di mana lagi? Di Twitter, di media sosial yang lain. Kita memburuk-burukkan sahabat kita ataupun orang lain. Jangan. Nak Allah tutup keaiban kita, maka kita tutuplah keaiban saudara kita, terutamanya sahabat kita. Yang kelima, sidang penonton yang dihormati sekalian, iaitu sentiasalah kita menasihati dan bersedia menerima teguran. Boleh menasihat dan menerima teguran. Itulah ciri-ciri sahabat yang sejati. Tuan-tuan, dalam kehidupan ini, mari sama-sama kita renungi, kita nilai. Adakah nilai persahabatan ini boleh digadai? Boleh kita gadai. Kenapa sekarang ini ramai yang bergelar sahabat sanggup menggadaikan persahabatan sendiri dengan melukai dan menghina semata-mata kerana orang lain, kerana perkara lain. Dan ramai yang menganggap bahawa melukai sahabat itu tak apa. Kerana apa? Kerana sahabat ni tetap akan ada sampai bila-bila. Tapi ataupun sahabat ni boleh cari lain. Tak apa, tak payah kawan dengan dia. Ramai lagi orang datang dunia ni. Ada orang beranggap begitu. Orang kata, orang tua-tua kita kata, berkawan biar beribu, bermusuh jangan sekali. Jangan sekali-kali kita cari musuh, cari mara. Biarlah kawan biar beribu, biar ramai kita berkawan, sahabat kita pun.
Jadi inilah ya, jutaan lah kita mengucapkan terima kasih kepada sahabat kita. Terima kasihlah kerana sudi menjadi sahabat, teman ni menjadi kawan teman ni terima kasihlah sebab selalu bagi nasihat kepada teman ni, negur teman. Ya, itu dia. Terima kasihlah kerana keikhlasan dan pengorbanan, kerana sanggup menjadi kawan, menjadi teman, menjadi sahabat. Maka sahabat yang setia itu sehidup dan semati, ya, jasanya tetap dikenang hingga ke akhir hayat kita. Tuan-tuan, ya alhamdulillah, persahabatan yang elok, yang kerana Allah Subhanahu Wa Taala ini, walaupun jarak dia jauh, macam-macam dugaan, ya, tetapi semuanya dapat diatasi dan dapat berjaya, ya, hinggalah ke akhirnya, insya-Allah. Marilah sama-sama sekali lagi tuan-tuan, ya, di akhir tahun ini kita sama-sama ke kaunter-kaunter di zakat, di pusat urus zakat. Tak nampak ni, siapa ni nama ni? Muhammad Azian. Tu dia. Apa khabar Ustaz Azian gitu? Betul ke tu? Nampak tangan dia. Alhamdulillah. Jadi ya, kita tak rugi tuan-tuan. Ya. Walaupun ya, orang kata bukannya Tuhan ganti balik, ya, Tuhan ganti kata banyak mana dak, banyak rezekinya yang Tuhan bagi, ya, antaranya, ya, kesihatan kita, keluarga yang sempurna, keluarga yang bahagia. Itu rezeki yang Tuhan sahaja tahu. Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu apa keperluan untuk hamba-Nya. Maka ya, sekali lagi lah, saya menyeru kepada tuan-tuan sidang penonton sekalian supaya kita dapat ke kaunter-kaunter pusat urus zakat, Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Negeri Perak di daerah-daerah kita ataupun di kompleks Islam kita di Ipoh ni, sama-samalah kita membayar zakat akhir tahun ini. Maka sekali lagi, bersahabat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah, ya. Bersahabat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sebab lain. InsyaAllah kita hati tenang sampai mati pun kita akan ingat dia, ya, dan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini Allah rahmati dan memberi keberkatan. Tidak ada apa yang niat lain saya ni, bukannya nak mengajar tuan-tuan, tapi sama-sama kita beringat antara satu sama lain, ya. Orang kata watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, sama-sama kita insya-Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kita sahabat yang sejati, sahabat yang baik, sahabat yang sempurna akhlaknya dan sebagainya, insya-Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li syairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu al ghafurur rahim. Saya minta ampun dan maaf jika melakukan kesilapan dan kesalahan yang mengguris hati dan perasaan tuan-tuan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.